Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Nama saya Muhammad Syafimi bin Muhammad Yazid. Nombor metrik 2210703 dari kelas 1ZP45B Falsafah dan Isu Semasa. Dan hari ini saya akan membincangkan tentang tugasan falsafah saya yang bertajuk Falsafah Alam Sekitar. Untuk bab yang pertama ialah definisi alam sekitar. Falsafah alam sekitar boleh ditafsirkan sebagai bagaimanakah manusia di dalam dunia ini mengeksploitasi kebijaksanaan mereka dalam mereka berinteraksi dengan alam ini. Dengan menggunakan kebijaksanaan mereka ini, manusia melakukan pengkajian untuk mendapatkan kebenaran dan memahami makna kehidupan yang sebenar. Perkembangan falsafah alam sekitar telah wujud sekitar zaman awal lagi, iaitu tamadun Greek. Aristotle adalah salah satunya ahli falsafah yang terawal, yang hampir mendekati falsafah alam semula jadi dari perspektif ekologi. Beliau mengenal pasti tentang keperluan untuk satu pemerhatian terhadap biologi dan geologi. Bagaimanapun, beliau tidak berminat untuk melindungi alam semula jadi ini. Beliau berpendapat semua kejadian di alam ini adalah untuk kegunaan manusia, serta perbuatan manusia adalah juga telah ditentukan oleh alam ini. Oleh itu, manusia tidak boleh dipersalahkan terhadap apa jua tindakan mereka. Bagi perspektif Islam, environmentalisme berasaskan kepada ajaran tauhid dan kefahaman kesatuan yang menggabungkan manusia, alam dan Tuhan. Agama Islam menjadikan akhlak sebagai teras hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Berasaskan dasar itu, sebenarnya sebarang masalah atau pencemaran alam sekitar berpunca daripada kesempurnaan akhlak manusia terhadap dirinya, alam dan Tuhan. Konsep manusia sebagai khalifah menunjukkan bahawa alam sekitar ini merupakan hak Allah dan ciptaannya, maka manusialah yang perlu melaksanakan misi dan amanah itu. Di samping itu juga, alam ini merupakan tanda yang tersurat dan tersirat dan simbol tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Bagi pengenalan alam sekitar, dalam usaha mengejar kemodenan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk, kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan. Ini kerana manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek-projek pembangunan. Antara kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak, dan hal ini menyebabkan kesan pencemaran alam sekitar yang agak teruk. Sebagai contoh, terjadinya tanah runtuh yang kerap dan boleh menyebabkan kemalangan bagi seseorang individu. Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia, sumber-sumber dan menyebabkan kemandirian bumi. Untuk mengurangkan lagi kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar, setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam. Peranan manusia terhadap alam sekitar adalah antara yang terbaik untuk dilakukan pada masa kini. Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang, tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi. Oleh itu, manusia haruslah sentiasa memainkan peranan penting untuk mengembalikan kesegaran alam sekitar. Pemupukan kesedaran terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar sangat penting dan memerlukan pengkajian serta penilaian semula terhadap dasar dan program yang sedia ada. Dasar dan program yang sedia ada berkaitan kelestarian alam sekitar
perlulah bersesuaian serta mengikut rentak dan ragam golongan milenial bagi memastikan mereka turut terbabit secara aktif dalam isu penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Bagi memastikan persekitaran kita selamat untuk didiami, manusia juga perlu mengambil berat dan memberi perhatian terhadap kebersihan di dalam dan juga di luar rumah mereka terlebih dahulu. Ini kerana jika mengikut ayat daripada Imaduddin Abdul Halim 2016, ini kerana menjaga kebersihan alam sekitar perlu berakar umbi daripada rumah. Setiap anggota masyarakat perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan. Misalnya, dengan tidak sesuka hati membuang sampah ke dalam longkang dan sistem peparitan kerana akan menyebabkan sistem saliran tersumbat dan akhirnya akan membawa kepada masalah-masalah lain seperti berlakunya banjir. Antara contoh yang boleh kita lihat sekarang ialah kejadian banjir kilat yang berlaku baru-baru ini sehingga mendapat menenggelamkan sekitar Lembah Kelang. Yang seterusnya ialah cara-cara meningkatkan kesedaran diri terhadap alam sekitar. Kesedaran mengenai masalah yang dihadapi oleh alam sekitar muncul daripada keprihatinan terhadap perkara-perkara seperti kualiti air minuman, kesan bernafas dalam udara yang tercemar, kepupusan hidupan liar dan tumbuhan serta pemanasan global. Masalah alam sekitar yang semakin serius ini telah meningkatkan lagi kesedaran kita bahawa pentingnya memelihara alam sekitar dari terus tercemar. Oleh itu, di sini terdapat beberapa perkara yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan kesedaran terhadap alam sekitar, dan yang pertama ialah mengamalkan amalan kitar semula. Hal ini amat signifikan kerana bahan-bahan buangan atau barangan terpakai tidak akan dibuang ke tempat yang sepatutnya. Sampah sarap dan bahan buangan yang tidak berada di tempat pelurusan sampah boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan orang yang menetap berhampirannya. Hal ini demikian kerana longgokan sampah tersebut akan menjadi tumpuan haiwan yang membawa penyakit dan berbahaya seperti nyamuk, tikus, ular dan lipas. Tamsilnya, bahan-bahan buangan domestik akan menarik perhatian tikus yang kelaparan dan pembuangan tayar terpakai akan mengakibatkan pembiakan nyamuk kerana terdapat takungan air hujan di dalamnya. Untuk nombor 2, mengurangkan kenderaan bermotor. Ini merupakan cara terbaik ialah bagi menggalakkan penggunaan kenderaan awam seperti LRT, bas dan sebagainya. Pengurangan jumlah kenderaan ini bermakna bahawa pengurangan asap kenderaan dalam jumlah yang minima. Antara cara lain ialah menggalakkan mereka yang bekerja di tempat yang sama supaya berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Bagi mereka yang dekat dengan tempat kerja, bolehlah berjalan kaki kerana selain meminimalkan asap kenderaan, ia juga dapat menyihatkan tubuh badan kita. Langkah menggunakan kenderaan yang tidak mengeluarkan asap seperti basikal juga adalah digalakkan kerana ianya selain daripada mampu meminimalkan asap kenderaan, kita juga dapat membuat aktiviti menyihatkan badan. Selain itu, kebanyakan pengeluar syarikat kereta pada masa kini juga sedang giat membangunkan kenderaan solar yang berfungsi untuk bergerak tanpa menggunakan petrol atau diesel dan hanya menggunakan tenaga suria. Hal ini juga sekaligus dapat meningkatkan kesedaran kita terhadap alam sekitar. Untuk yang terakhir, tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Kejadian pembuangan sampah di merata-rata tempat ini masih dilihat berlaku di negara kita. Kesannya kepada alam sekitar adalah tertakluk kepada jenis barang-barang yang dibuang itu. Walau bagaimanapun, seperti mana yang telah kita diperhatikan, sampah yang sering dibuang di merata-rata tempat adalah sampah yang terdiri daripada sisa-sisa makanan, termasuk bahan-bahan bungkusan makanan dan minuman. Jenis sampah seperti ini, jika kita dibiarkan, akan menyebabkan keadaan sekeliling menjadi berbau busuk dan juga seterusnya menarik tikus dan lalat yang mana merupakan pembawa penyakit. Dari apa yang diperhatikan juga, benda utama sampah-sampah yang dibuang di mata tempat adalah benda-benda plastik.
terutamanya beg plastik dan botol plastik. Seperti mana yang kita ketahui, benda yang dibuat daripada plastik konvensional ini tidak mudah reput dan jika tidak dibersihkan, ianya akan kekal untuk mencemari kawasan itu. Oleh demikian, kita perlu mengelakkan daripada membuang sampah di merata-rata tempat atau di tempat yang bukan dihaskan kerana ia dapat menimbulkan lagi kesedaran dalam diri kita bahawa alam sekitar adalah penting untuk kita jaga bersama. Di dalam falsafah alam sekitar, ia juga boleh dikaitkan melalui mengikut perspektif Islam. Antaranya ialah kepentingan melindungi alam sekitar. Kehidupan manusia di bumi ini sebenarnya turut dikongsi bersama-sama dengan makhluk lain seperti jin, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka turut sama memiliki hak ke atasnya. Kesemua makhluk ini ditentukan kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan saling memerlukan antara satu sama lain dalam konsep yang dikenali sebagai kitaran kehidupan alam. Tambahan lagi, sebarang pencabulan hak ke atas makhluk-makhluk lain yang turut sama mendiami alam ini seperti mencemarkan, merosakkan, membunuh tanpa keperluan dan memusnahkan semua alam akan membawa kepada ketidakseimbangan alam. Ia akhirnya tetap akan memberikan kesan kepada menjejaskan kualiti kehidupan manusia sebagai salah satu elemen dalam rantaian kehidupan di alam ini. Oleh kerana itu, Islam menegaskan kepentingan memelihara dan memelihara alam ini ke atas setiap manusia demi memastikan kelestarian hidup di alam ini. Sebarang bentuk pencemaran dan kerosakan ke atasnya boleh dikira sebagai perbuatan dosa dan maksiat. Untuk nombor 2, Islam melarang dan membenci manusia yang membuat kerosakan. Ini adalah selaras dengan falsafah alam sekitar yang kita bincangkan, ialah bahawa apa sahaja bentuk kerosakan di atas muka bumi, ianya adalah termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibenci olehnya. Ia selari dengan fitrah manusia sendiri yang sukakan keindahan dan kecantikan. Sesiapa yang melakukan kerosakan ke atas muka bumi, sebenarnya dia sedang merosakkan dirinya sendiri. Tambahan pula, seluruh makhluk di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak sewajarnya manusia merosakkannya. Manusia pula hanya diberi pinjam untuk kehidupan di bumi ini. Dan akan tiba masanya kita mesti memulang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kerosakan yang dibuat padanya pasti akan dihitung kira di akhirat kelak. Akhir sekali, kesimpulan yang boleh kita pelajari ialah hakikatnya menjaga dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab setiap manusia di muka bumi ini. Dapat diamati saban tahun, berbagai-bagai kempen kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar dilakukan di pelbagai peringkat umur dan juga platform media massa. Namun, sejauh manakah kempen kesedaran yang dijalankan oleh pihak kerajaan maupun NGO ini memberi impak yang positif terhadap individu dan alam sekitar itu sendiri? Hal ini kerana isu alam sekitar tetap timbul kerana kerakusan manusia mengaut keuntungan material. Namun begitu, tidak boleh dijadikanlah alasan untuk memastikan semua usaha murni dalam menjaga alam sekitar kerana inilah adalah tanggungjawab yang sebenar kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh itu, kesedaran perlu ada dalam setiap diri individu dan juga penambahbaikan di dalam setiap program maupun kempen alam sekitar yang dijalankan, sama ada di peringkat nasional ataupun antarabangsa. Tadbir urus alam sekitar sangat memerlukan gandingan usaha daripada semua pihak demi mencapai alam sekitar lestari. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.